Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasha Balkis binti Zakaria. Nombor metrik 050531. Subjek amali penterjemahan. Kod subjek BAA 32202. Pensyarah Ustaz Wan Abdul Hayy Wan Umar. Saya akan menerangkan cara-cara atau kaedah yang saya gunakan ketika melakukan terjemahan akhbar yang berkaitan dengan ekonomi. Ini adalah terjemahan yang telah saya lakukan yang bertajuk Al-Bursatu Al-Maliziyah Tasjilu Mi'atun wa Wahidun wa Ishrun Boin Salasatun wa Tis'un Million Ringgit Fi Min Sofi Arba' Fi Rabi' Al-Thalith Al-Faini wa Ishrun, yang bermaksud Bursa Malaysia mencatat keuntungan bersih RM121.93 juta pada suku ketiga 2020. Kuala Lumpur, Thamaniyatun wa Ishrun Oktober Tashrinul Awal, bernama Sajalat Al-Bursatu Al-Maliziyah Mi'atun wa Wahidun wa Ishrun Boin Salasatun wa Tis'un Million Ringgit Malizi Min Sofi Arba' Fi Rabi' Al-Thalis Muntahi Fi 30 September 2020 Maqabil Sabatun wa Arba'un Boin Wahid wa Sifrun Million Ringgit Fi Rabi' Nafsihi Minal Am Al-Madi Wasati Tahsinul Ada Fi Suki Awraq Wal Mushtaqat Al-Maliyah, yang bermaksud Kuala Lumpur 28 Oktober, bernama keuntungan bersih suku ketiga Bursa Malaysia meningkat kepada RM121.93 juta yang berakhir pada 30 September 2020 berbanding RM47.10 juta pada suku yang sama tahun lalu ketika pertengahan peningkatan prestasi dalam pasaran sekuriti dan derivatif keuangan. Amma iradat lirabi' al-thalith minal am al-hali faqad balagat mi'ataini wa sab'atun wa thalathun boin arba'atun wa sab'un million ringgit muqaranah bi mi'atun wa ithnani wa ishrun boin sab'atun wa sittun million ringgit fi nafsi ar-rabi' qabla am. Bagi pendapatan untuk suku ketiga tahun semasa berjumlah RM237.74 juta berbanding RM122.67 juta pada suku yang sama tahun lalu. Wa min janibihi qala ar-rais an-tanfidhi lil Bursah Muhammad Umar Swift fi bayani lahu ams ats-thulatha in al-Bursah haqqaqat adaan maliyan istisnaiyan khilalu 9 ashhar min al-am al-hali fi zurufi lam yasbik laha mathilu bitasjili a'la arba' addun daribah wa hissasu aqliyah mundu idrajiha fi am 2005. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Bursa Malaysia, Datuk Muhammad Umar Swift mengatakan dalam satu kenyataan semalam, Bursa mencapai prestasi keuangan yang luar biasa selama 9 bulan tahun ini dalam keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan mencatatkan keuntungan tertinggi dengan cukai dan faedah minoriti PATAMI sejak disenaraikan pada tahun 2005. Amma binisbah li safi arba' fi ashhar at-tis'ah min hadha am faqad sajala mi'ataini wa ithnan wa sab'un boin tis'atun wa thamanun million ringgit muqaranah bi mi'ah wa arba'un boin tis'atun wa ishrun million ringgit li'am 2019 fi hina balagat iradat 500 wa thamanun wa tis'un boin 28
million ringgit maqabil 373.10 million ringgit fil fikrah nafsiha minal am al-madi, yang bermaksud bagi keuntungan bersih selama 9 bulan tahun ini ia mencatat RM272.89 juta berbanding RM140.29 juta untuk tahun 2009. Sementara pendapatan RM568.27 juta berbanding RM373.15 juta pada tempoh yang sama tahun lalu. Antara kata-kata istilah yang ada dalam akhbar ekonomi ini, pertama, Al-Bursah Al-Maliziyah, Bursa Malaysia. Kedua, Suku Awraq wal Mushtaqat Al-Maliyah, pasaran security dan derivatif keuangan. Ketiga, Ar-Rais At-Tanfidhi Lil Bursah, Ketua Pegawai Eksekutif Bursa Malaysia. Dan yang terakhir, ada Ad-Daribah wa Hisasi Aqliyah, Cukai dan Faedah Minoriti, Patami. Antara kaedah terjemahan yang saya lakukan sebelum menterjemah sebarang akhbar, pertama, saya akan membaca dan meneliti keseluruhan akhbar tersebut. Seterusnya, saya akan cuba memahami apa yang ada dalam kandungan akhbar, sumber. Ketika itu, saya akan menyediakan kamus atau Google Translate untuk digunakan. Tetapi kebanyakannya saya akan menggunakan Google Translate kerana Google Translate teknologi yang pantas, laju serta senang untuk digunakan. Sebagaimana yang kita tahu, Google Translate menggunakan teknik terjemahan secara harfiah, iaitu terjemah perkataan satu demi satu dan membuatkan terjemahan yang dihasilkan sukar difahami dan tidak cantik. Jadi di situ saya menggunakan teknik reverso, yang mana akhbar sumber yang berasal dari bahasa Arab saya tukar kepada bahasa Inggeris, dan bahasa Inggeris, terjemahan bahasa Inggeris itu saya tukar kepada bahasa Melayu, iaitu bahasa sasaran. Melalui cara itu membuatkan saya lebih memahami apa yang akhbar itu ingin sampaikan. Setelah itu saya juga akan menentukan kaedah apa yang saya ingin lakukan. Disebabkan ini terjemahan akhbar ekonomi, saya mengambil keputusan untuk melakukan teknik terjemahan dinamik. Kerana teknik terjemahan dinamik ini mempunyai 4 jenis terjemahan yang lain, seperti transposisi, modulasi, penyesuaian dan persamaan. Disebabkan akhbar ekonomi ini mempunyai kata-kata istilah dan unsur budaya seperti perkataan pasaran security dan derivatif keuangan, saya banyak menggunakan teknik penyesuaian dan persamaan agar ayat yang saya ingin sampaikan itu mudah dan senang difahami oleh para pembaca. Selain itu, saya juga menggunakan teknik terjemahan jenis transposisi dengan mengubah struktur ayat atau kedudukan ayat menjadi sebuah ayat yang cantik dan tidak terbelit. Saya juga menggunakan teknik penambahan dan pengguguran seperti perkataan peningkatan, di mana akhbar tersebut tidak mempunyai perkataan peningkatan, tetapi saya tukar kepada peningkatan supaya akhbar itu lebih kepada bersifat ekonomi. Dan saya gunakan teknik ini supaya ayat yang saya ingin sampaikan kepada pembaca dapat difahami dengan baik. Selepas menterjemah pula, saya akan membaca keseluruhan hasil terjemahan saya sehingga saya merasakan ayat yang saya gunakan sesuai dan boleh difahami dengan baik. Setelah itu, saya akan meminta tolong kawan-kawan saya supaya mereka memeriksa dan membaca hasil terjemahan yang telah saya lakukan dan memberi pendapat mereka tentang terjemahan saya. Seterusnya, saya akan memeriksa buat kali terakhir dan mengubah atau mengemaskini apa yang patut supaya terjemahan saya kelihatan cantik dan teratur.
Seperti yang lainnya, saya juga mengalami masalah-masalah atau isu ketika menterjemah. Antara masalahnya, pertama, kurang menguasai bahasa sumber dalam diri, iaitu bahasa Arab. Sebagaimana yang kita tahu, antara ciri-ciri penterjemah yang baik adalah menguasai kedua-dua bahasa, iaitu bahasa sumber maupun bahasa sasaran. Dalam aspek ini, saya kurang menguasai bahasa Arab dan banyak bergantung kepada Google Translate. Selain itu, saya juga mengalami masalah kurang fokus ketika melakukan kerja penterjemahan kerana adanya teknologi seperti telefon dan laptop di samping saya. Seterusnya, disebabkan akhbar ekonomi ini mempunyai banyak kata-kata istilah dan juga perkataan vocab baharu yang saya tidak faham dan tahu sebelum ini, seperti perkataan pasaran sekuriti dan derivatif kewangan. Ia memerlukan saya untuk melakukan pencarian di Google untuk memahami apa maksud yang ingin disampaikan. Seterusnya, saya juga mengalami masalah untuk menyesuaikan perkataan yang bersesuaian dengan baik tanpa mengubah maksud sebenar akhbar sumber. Dalam bahasa mudahnya, tidak lari maksud. Untuk kawan-kawan yang menghadapi masalah atau isu seperti saya, antara resolusi atau tips yang boleh saya kongsikan, pertama, banyakkan bahan bacaan yang berlainan bidang seperti bidang ekonomi, kesihatan, sukan dan seumpamanya, supaya kita lebih terdedah kepada perkataan-perkataan istilah atau perkataan baharu. Ia juga dapat mengelakkan kita terkial-kial ketika melakukan terjemahan. Selain itu, kita juga perlu menguasai bahasa dengan baik, tidak kira bahasa Arab, bahasa Inggeris maupun bahasa Melayu. Setelah itu, saya juga mencadangkan kepada kawan-kawan agar menulis atau mencatat perkataan-perkataan istilah atau perkataan-perkataan baharu yang kita perolehi atau yang kita temui dalam satu dokumen atau buku, supaya kita dapat merujuknya kembali apabila kita menjumpai perkataan tersebut. Di samping itu, kita juga boleh bertanya kepada kawan-kawan ataupun kepada orang yang lebih arif tentang terjemahan yang kita hasilkan, supaya kita dapat merasakan bahawa terjemahan yang kita hasilkan itu dapat difahami dengan baik. Jika kawan-kawan mengalami masalah kurang fokus kerana adanya telefon atau laptop, saya mencadangkan agar kawan-kawan meletakkan telefon terutamanya lebih kurang 4 meter daripada kawan-kawan ketika melakukan kerja, supaya kerja yang dilakukan dapat dilakukan dengan tenang dan tidak mengganggu fokus. Dan yang terakhir, kawan-kawan juga boleh membuat perancangan seperti membuat jadual untuk mengatur setiap aktiviti-aktiviti harian kawan-kawan, dan berusahalah untuk melakukan aktiviti tersebut seperti yang dijadualkan. Sekian daripada saya. Terima kasih kerana sudi mendengar. Diharapkan perkongsian yang saya lakukan ini dapat memberi manfaat kepada kawan-kawan di masa hadapan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.